Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih sebab tengok video ni. Dan kepada siapa yang mau sampai YouTube channel Ibn Haris, selamat datang. Akhirnya aku akan sambung balik review docu-series. Mungkin aku akan tukar hashtag untuk docu-series ni mungkin kepada Jom check je bawah. Sembang doku Sembang doku. Aku tahu Sembang doku. Okay, video kali ni kita akan sambung balik review konspirasi naungan diraja untuk part 2 ataupun fasa kedua. Sebelum ni aku dah buat review untuk fasa pertama ataupun part 1. Ada dekat sini atas ni link. Sini ke? Sinilah aku rasa sini. Dan kalau korang belum tengok, korang boleh tengok dulu atas ni balik. Okay, tajuk video kali ni macam korang boleh tengok dekat title, iaitu konspirasi naungan diraja, rahsia wasiat. Sebelum kita pergi kepada isu utama macam buat karangan. Sebelum ke isu utama, aku akan ceritakan sedikit sejarah ringkas lah tentang wasiat Diraja Britain. Okey, pada asalnya wasiat kerabat Diraja Britain ni sama je macam wasiat rakyat-rakyat biasa. Kita boleh akses, kita boleh rujuk untuk apa-apa maklumat. Tapi wasiat kerabat Diraja Britain mula disil, salah tu. Tak dibuka lah untuk rujukan awam, untuk sebarang maklumat. Wasiat kerabat Diraja Britain yang pertama yang tak dibuka untuk rujukan umum adalah wasiat Prince Francis of Teck. Wasiat Prince Francis ni diarahkan untuk dirahsiakan oleh Queen Mary of Teck, iaitu adik kepada Prince Francis of Teck lah. Wasiat ni diarahkan untuk dirahsiakan disebabkan pada awalnya tersebar maklumat bahawa Prince Francis memberikan barang kemas milik kerabat diraja kepada perempuan simpanan dia. Sejak itu semua wasiat kerabat Diraja Britain diarahkan untuk dirahsiakan dan tak dibuka untuk rujukan umum. Okey, itu sedikit sejarah ringkas tentang wasiat kerabat Diraja Britain. Okey, untuk video kali ini kita akan fokus kepada wasiat Princess Margaret. Princess Margaret ataupun nama sebenarnya Margaret Rose Windsor merupakan anak kepada King George ke-6 dan Queen Elizabeth, dan merupakan adik kepada Queen Elizabeth II, iaitu Queen yang sekarang lah. Princess Margaret telah pun mangkat pada 9 Februari 2002 disebabkan penyakit stroke. Sedikit biodata ringkas lah tentang Princess Margaret, sebab kita tak nak cerita tentang perjalanan hidup dia pun, kita nak cerita tentang wasiat dia kan. Sebenarnya isu tentang wasiat Princess Margaret ni sampai dia jadi bahan bualan konspirasis untuk menjadi konspirasi dan menjadi bahan bualan umum kan, sebab wasiat dia pun kenapa nak cerita banyak-banyak kan. Untuk kita tahu apa isu sebenarnya, kita perlu kenal seorang individu ni, iaitu Robert Brown. 2006, seorang individu bernama Robert Brown telah klaim bahawa dia merupakan anak luar nikah kepada Princess Margaret. Dan bila kata anak luar nikah kepada kerabat diraja ni, dia jadi satu imej yang sangat buruk dan memang mencalarkan imej baik kerabat diraja kan. Dan itu isu utama yang menjadi topik perbualan tentang wasiat Princess Margaret ni. Mari kita kenal dulu Robert Brown ni siapa. Melalui dokumen yang sah, Robert Brown ni dilahirkan dan dibesarkan di Kenya dan merupakan anak kepada Cynthia dan juga Douglas Brown. Robert Brown bekerja sebagai accountant di Jersey, dan itu je info yang aku ada tentang Robert Brown ni melalui Google dan sebagainya. Tak banyak info sangat tentang dia, dan itu je yang apa aku jumpa lah. Untuk seorang rakyat biasa, mengatakan diri dia adalah kerabat diraja ni satu perkara yang mungkin mustahil lah, dan boleh kata angan-angan sajalah kan. Tapi macam mana Robert Brown ni boleh berani kata yang dia merupakan anak kepada Princess Margaret? So apa bukti dia? Ini bukti dia. Kita pergi dulu kepada bukti dia yang bagi aku secara peribadi paling kukuh antara bukti-bukti yang dia bawa. Okey, dua bukti pertama ni berkaitan dengan lawatan Princess Margaret ke Kenya. Bukti yang pertama adalah melalui perbualan Robert Brown dan juga seorang perempuan yang dikatakan Princess Margaret. Tengok klip ni. I had a really vivid recollection of a child being asked by a woman to say, "I'm the king of the castle, you're the dirty rascal," and to do it again and again and again. And there was something enormously poignant about that moment. I believe that the woman who was there was Princess Margaret. She was in Kenya. I would have been 21 months. Macam dalam klip tadi, pada hujung dia katakan perbualan tu berlaku semasa dia berumur 18 ke 21 bulan kan. Dan macam mana dia boleh ingat lagi dialog yang diutarakan oleh Princess Margaret tu kepada dia kan, sedangkan pada masa tu dia masih lagi seorang bayi kan. Dan aku tak pasti macam mana perkara ni mungkin valid atau tidak daripada aspek medical dan sebagainya tu, aku tak berani nak sentuh lah. Kita bagi kepada yang lebih pakar lah kan. Bukti yang kedua, masih lagi berkaitan dengan lawatan Princess Margaret ke Kenya, adalah sebuah gambar yang dikatakan oleh Robert Brown diambil oleh Princess Margaret. Gambar ni dah serata-rata dah aku cari dekat Google, mungkin dalam video-video YouTube tak ada. Dalam dokumentari series ni ada.
detail yang dikatakan oleh Robert Brown tentang susuk tubuh perempuan tu, daripada aspek shoulder details, daripada segi tiara dan sebagainya, bentuk muka dan sebagainya tu sama dengan gambar yang ni. Tengok ni. Kalau korang nak tengok macam mana persamaan dia tu, korang kena tengoklah dokumentari ni. Itu dua bukti pertama yang berkaitan dengan lawatan Princess Margaret ke Kenya, dan bagi aku itu saja bukti kukuh yang dia ada untuk membuktikan bahawa dia anak kepada Princess Margaret. Okay, bukti seterusnya dibawa oleh Robert Brown adalah melalui perkahwinan Cynthia dan juga Douglas Brown. Masa Robert Brown ni dilahirkan, Cynthia dan juga Douglas Brown ni masih lagi belum berkahwin. Dan itu bukan masalah sangat pun lah, sebab memang macam tu kan Eropah kan. Kahwin kemudian anak ramai-ramai tu, dan kahwin lah, benda biasa kan. Tapi macam mana benda ni boleh jadi isu dan jadi bukti yang dibawa oleh Robert Brown? Robert Brown ni suspicious tentang perkahwinan Cynthia dan juga Douglas Brown ni sebabkan sijil kahwin diorang ni seakan-akan dibuat-buat dan tak perfect lah, nampak fake dia punya sijil kahwin tu lah. Aku tak pasti macam mana pada pandangan dia fake tu macam mana kan. Tapi itu yang dikatakan oleh Robert Brown. Okay, bukti keempat dibawa oleh Robert Brown adalah melalui connection antara dia dan juga ibu dia. Okay, kita tengok klip ni. Like the illegitimate child he alleges Margaret had, Robert Brown grew up in Kenya. But his birth certificate clearly states he's the son of Cynthia and Douglas Brown. So why does he believe otherwise? Ever since I was small, I felt I really didn't belong with the people that I was brought up by. There was just no emotional connection. Dan melalui interview yang lain juga, dia katakan bahawa layanan ibu dia terhadap dia tak sama macam mana layanan ibu dia kepada adik-beradik dia yang lain. Aku tak pasti sama ada itu boleh jadi bukti yang kukuh lah untuk membuktikan yang dia bukan anak kepada Cynthia dan juga Douglas Brown, tapi anak pada Princess Margaret. Tak pasti. Walaupun bukti yang dibawa oleh Robert Brown ni seakan-akan tak cukup kuat untuk buktikan bahawa dia anak kepada Princess Margaret, tetapi dia juga berjaya menang beberapa tuntutan lah dalam usaha dia untuk tengok isi kandungan wasiat Princess Margaret ni dan dapatkan bukti bahawa dia anak Princess Margaret. Okay, kita balik pada bukti yang dibawa oleh Robert Brown tadi. Bukti-bukti ni secara mudah dia bagi aku totally berjaya disangkal oleh Princess Margaret sendiri. Dia bukan Princess Margaret tu kata dia bukan anak aku. Dia bukan macam tu. Tapi maksud aku daripada aspek keberadaan dan pergaulan sosial Princess Margaret tu. Okey, sebelum tu Robert Brown ni kata dia dilahirkan pada Januari 1995. Kita kena ingat tu sebab nak sangkal ni. So kena ingat tarikh tu Okey, alibi Princess Margaret untuk menyangkal dakwaan Robert Brown ni adalah pada December 1st ataupun 1 Disember lah 1 Disember 1994, Princess Margaret telah attend sebuah dress show. Yang kedua, seminggu selepas tu, Princess Margaret telah attend Cinderella on Ice dekat Earl's Court. Yang ketiga, 21 Disember 1994, Princess Margaret telah attend Royal Family's Annual Staff Party di Buckingham Palace. Dia juga dikatakan menari dengan sangat aktifnya dengan Cyril Dickman. So macam mana perempuan yang syarat mengandung yang sepatutnya melahirkan pada bulan Januari boleh menari dengan sangat aktifnya dengan seorang lelaki kan, dan tak siapa notice bahawa dia mengandung pada masa tu. So make sense juga lah. Bukti keempat untuk menyangkal dakwaan Robert Brown ni adalah pada 7 Januari 1955 ataupun 2 hari selepas Princess Margaret dikatakan melahirkan Robert Brown. Pada tarikh tersebut, Princess Margaret telah naik train dari Sandringham to London en route to Blenheim Palace dekat Oxfordshire. Okay, melalui 4 event tu, tak ada satu report pun mengatakan bahawa Princess Margaret ni dalam keadaan mengandung dan susuk tubuh dia mengandung, perut boyok dan sebagainya. Tak ada. Kalau tengok gambar, aku bagi gambar ni, tengok ni. Tetapi Robert Brown ni kata Princess Margaret menggunakan body doubles. Kita jumpa lagi body doubles ni. Dulu aku dah cerita dah body doubles oleh Hitler. Sekarang kita jumpa lagi body doubles untuk Princess Margaret. So mungkin juga perkara ni boleh berlaku dan mungkin juga perkara ni tak boleh berlaku kan. Bagi aku personally, memang susah kita nak tahu sama ada Robert Brown ni betul-betul anak Princess Margaret ataupun tidak. Sama ada Princess Margaret betul menggunakan body doubles ataupun tidak, ataupun betul bahawa Robert Brown ni memang bukan anak Princess Margaret. Sebab dalam kerabat diraja ni banyak perkara yang kita tak tahu kan. Banyak perkara yang kita dirahsiakan untuk kita tahu. So bagi aku
agak susah lah untuk tahu kebenaran dia kan. So, untuk orang biasa di Britain, untuk dia check sama ada dia anak kepada orang ni ataupun tidak, dia bebas untuk check. Sama ada dia nak check wasiat dia kan, dia boleh buka, boleh refer. Tapi untuk kes Robert Brown ni, dia tak ada peluang untuk check sama ada Princess Margaret ni anak dia ataupun tidak kan. Disebabkan dia kata bahawa dia anak Princess Margaret saja. Kalau dia katakan dia anak kepada Maznah, boleh check, boleh check. Tapi sebabkan dia kata dia anak kepada Princess Margaret tak boleh check sebab dia kerabat dia raja kan. Itulah mungkin bagi aku disadvantage kepada Robert Brown ni kan, dalam usaha dia untuk tahu. Sampai ke hari ni masih lagi tak ada berita. Yang kalau aku check dekat Google pun, latest news tentang perkara ni 2019, tahun lepas. Tapi perkara tu diulang je lah, perkara news yang sama. Dia tak ada perkembangan langsung lah. So itu saja untuk fasa kedua ataupun part 2 dalam konspirasi naungan diraja ni. Dan kita akan sambung untuk konspirasi naungan diraja part 3 ataupun fasa 3, iaitu tentang kematian Princess Diana. So aku harap korang suka video ni dan ada sikit sebanyak info yang korang boleh terima. So, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on post notification dan juga share kat kawan-kawan korang. Sebab lepas ni aku akan buat review lagi tentang docu-series, movie, drama dan sebagainya. Dan ada juga vlog. Kalau sahabat tengok vlog, boleh tengok vlog. Nak tengok review lah. So jumpa lagi video dia akan datang. Bye, Assalamualaikum.